Assalamualaikum. Ke dalam video ini saya akan share pengenalan volume price analysis ataupun VPA. Kenapa kita belajar VPA? Okey. Kita perlu faham yang harga saham bergerak berdasarkan volume. Harga tak akan bergerak tanpa volume. Kalau ada pun pergerakan tu hanya bersifat sementara saja. Kita boleh detect potensi counter untuk naik lebih awal dengan volume price analysis ini. Kita akan kena pasti jenis volume yang masuk, sama ada volume itu adalah volume menjual ataupun volume membeli. Dari jenis volume tersebut, kita akan kena pasti pula siapa yang buat transaction tu. Sama ada transaction tu Jerung yang buat ataupun retailer. Jika Jerung yang buat transaction, kita akan kena pasti pula volume tersebut untuk swing ataupun intraday. Ilmu VPA mendahului ilmu price action. Ilmu VPA ini sangat mahal dan perlukan perhatian yang tinggi. So, jika anda tak faham ataupun anda tak jelas, boleh ulang tengok video ini seberapa kali yang boleh. Sebelum ini kita ada belajar ilmu price action berdasarkan candlestick, chart pattern, support dan resistance, trendline dan lain-lain. Volume inilah yang create price action. So, jika volume tak ada, maksudnya tiada price action. Ataupun kalau kita tengok contoh-contoh counter yang bergerak dalam sideways, itu maksudnya volume tak cukup lah ataupun volume tak ada lah untuk menggerakkan saham tu sama ada naik ataupun turun. Bila volume mula masuk, barulah ada pergerakan dan berbentuk price action. Membentuk candlestick, daripada candlestick seterusnya membentuk chart pattern. Kemudian kita akan tengok price action di support and resistance, ada rejection ataupun pullback dan sebagainya. Okay, ini adalah contoh volume yang ada pada chart yang biasalah. Dekat atas ni adalah candlestick ataupun pergerakan harga. So, dekat bawah ni adalah volume. Okay, so dalam VPA, kita akan buat kajian volume berdasarkan ataupun kita akan menggunakan platform broker. So, dalam trade details, dekat bawah ni dalam kotak kuning ni adalah volume dalam tempoh seminit lah. Okay, start daripada pukul 9 pagi sehingga pukul 5 petang. So, kita akan buat kajian berdasarkan volume yang masuk dan juga pergerakan harga saham. So, dari situ kita akan kena pastilah sama ada volume itu volume Jerung ataupun volume retailer. Jika volume Jerung, kita akan kena pasti sama ada volume Jerung menjual ataupun membeli. Okey, apakah potensi BPA untuk swing trader? Okey, untuk swing kita akan kaji cara kemasukan volume, berapa kemasukan volume bila volume tu masuk. So, dari situ kita berpeluang untuk masuk lebih awal sebelum Marubozu terbentuk. Jika sebelum ini kita belajar ilmu price action, kita tunggu pembentukan Marubozu. Tapi kali ini kita nak masuk lebih awal daripada Marubozu. So, kita akan tentukan level support yang kuat dan kita akan perhatikan BPA setiap hari. Okay, so nanti dalam video yang seterusnya saya akan tunjuk macam mana kita nak buat analisis setiap hari lah untuk kita monitor. Potensi harga saham naik dalam tempoh satu hari ke beberapa minggu. Bergantung kepada keadaan lah. So, kalau sentimen indeks KSCI bullish, so kita boleh hold lebih lama lah. Kalau sentimen tak menentu, mungkin 1-2 hari saja kita hold, dapat beberapa persen kita boleh jual. Jika indeks bullish, lebih cepat harga saham naik. Jika indeks bearish, maybe take time ataupun boleh guna ilmu VPA untuk intraday. Okay, objektif VPA untuk swing adalah kita nak masuk seawal mungkin sebelum Marubozu terbentuk. Ini yang saya cakapkan tadi lah untuk poin nombor 2. Stop loss kecil dan risk juga kecil. Okay, so kalau kita masuk menggunakan ilmu VPA, stop loss yang kita letakkan adalah kecil. So, jika stop loss kecil, risk pun kecil. Target profit kita berdasarkan percentage. So, mungkin kita boleh dapat 5%, 10%, 20%. Sikit perhatian lah.
Untuk swing trader, sesuai untuk semua jenis orang, dengan syarat ada masa analisis. Boleh analisis siang hari ataupun waktu malam, 30 minit ke 1 jam saja setiap hari. Okay, so lepas ni tak payah tunggu buy call lah, sebab kita boleh detect sendiri saham. Ini adalah contoh saham, iaitu MMS Ventures. Okay. So bila harga buat penurunan kemudian mencipta support, so bila dah start mencipta support, kita dah boleh buat kajian BPA dekat volume. Okay. So bila dah ada signal, kita entry, so harga saham naik. Okay, 19% dalam masa 5 hari. Lepas ni saya ada bagi suggestion untuk study dalam grup ilmu price action lah. Okay, contoh kedua, Widat Group Berhad. Okay, bila harga saham buat support, kemudian kita buat kajian BPA dekat sini, dah ada signal, kita entry. So dalam 12 hari dah mencapai 30% kenaikan. Ini kaunter Sinohuan. Okay, bila harga buat support, pembuat HL, so, kita akan buat kajian dekat volume, kajian BPA. Dah ada signal, kita akan entry. So kenaikan 50% dalam masa 7 hari. Ada banyak lagi contoh yang saya boleh tunjuk. So kita akan tengok dalam video training yang seterusnya lah. Kesimpulannya, dengan belajar ilmu BPA dengan terperinci, kita akan lebih yakin semasa membuat entry atau beli ataupun semasa menjual saham. Yang lebih penting, kita berpeluang masuk lebih awal di akar dan menjual di puncak ataupun menjual di pucuk lah, orang selalu panggil kan. Jangka masa untuk hold adalah sehari sehingga beberapa minggu, tapi kebanyakan saham akan sampai TP dalam tempoh seminggu. Bergantung kepada timing membeli lah. Biasanya kita akan buat pembelian semasa indeks bullish lah untuk swing. Apa potensi BPA untuk intraday pula? Untuk intraday, okay, intraday ni adalah cara membeli dan menjual dalam tempoh sehari, paling kuat pun 2 hari. So kita akan ikut momentum saham dan juga target profit yang kita sasarkan. Profit dikira dalam bentuk bits. Saham bawah RM1, 1 bits bersamaan dengan 0.005 sen ataupun kita panggil setengah sen. Saham di atas RM1, 1 bit bersamaan dengan 1 sen. Objektif intraday adalah kita nak beli saham yang sedang bergerak laju dan kita nak ambil peluang dalam tempoh singkat dari pergerakan tersebut. Cara trading ni boleh bagi keuntungan dalam tempoh sehari, jadi tak perlu tunggu masa untuk hold terlalu lama. Dikenali juga sebagai rempit, hit and run dan sebagainya. Intraday ini perlukan masa untuk kita monitor platform. Jika bekerja full time, tak digalakkan untuk trade cara ni. Boleh guna ilmu VPA untuk swing. So untuk swing ni adalah cara yang terbaik lah kalau bagi saya. So kalau yang ada masa, boleh trade cara intraday, tak kisah. Potensi keuntungan intraday, minimum modal yang diperlukan adalah bersamaan dengan 5k unit ataupun 50 lot sahaja. Minimum lah, tak boleh bawah daripada 5k unit. Jadi jika harga saham 90 sen, modal yang diperlukan adalah 90 sen kali dengan 5000 unit sama dengan RM4,500. Jika harga saham 30 sen, modal yang diperlukan adalah 30 sen kali dengan 5000 unit. So modal yang kita perlukan adalah RM1,500. So untuk intraday, minimum profit yang kita target adalah 2 ke 3 bit sahaja. So sebab apa 2 ke 3 bit sahaja? Okay. Jika kita beli saham sebanyak 5000 unit, 1 bit kenaikan bersamaan dengan RM25. So untuk RM25 ni, untuk 1 bit kenaikan ni, tujuan adalah untuk kita cover brokerage fees. Sebab saya ambil contoh brokerage fees untuk platform untuk broker M+ ataupun Maybank. So maksimum adalah RM25 lah untuk saham yang untuk jumlah pembelian RM8,000 ke bawah. Sebab tu kita target 2 bit saja. Okay. So bila kita ada untung 2 bit, kita akan dapat RM50. So daripada RM50 tu kita akan tolak brokerage fees. Untuk jual dan beli total RM25, kita akan profit sebanyak RM25. So jadi kalau kita buat dalam sehari tu kita buat 2 ke 3 kali intraday, 2 ke 3 kali pembelian dan penjualan.
RM25 kali dengan 3 kali, kita dah dapat RM75. Itu untuk modal 5K unit lah. Kalau boleh beli 10K unit, lagi besar lah kita punya keuntungan. Okay, jom kita tengok beberapa contoh saham sebagai gambaran cara trade intraday. Okay, yang ini kita tengok dekat trade details. Ini kita panggil sebagai ticker chart. Okay, kita tengok pergerakan harga saham untuk saham Sinuhuan pada tarikh 9 hari bulan 1. Harga bergerak daripada 16 sen ke 28 sen. Ke 20 sen. So, kenaikan sebanyak 8 bits. So, jika kita boleh buat entry pada 16 sen, jumlah bits adalah sebanyak 8 bits. So, 1 bits bersamaan dengan RM25. Jadi, kita boleh buat keuntungan sebanyak RM200 jika kita beli 50 lot lah. Okay, tapi kita tak boleh masuk. Jaranglah kita boleh masuk semasa harga 16 sen. So, mungkin kita boleh masuk dekat sini. Harga 0.175 sen. Dan kita buat penjualan 3 bit saja. So, 3 bit darab dengan RM25 sama dengan RM75. Contoh kedua adalah counter cari min. Okay, kenaikan daripada 60 sen ke 72 sen. So, kenaikan sebanyak 24 bit. So, kalau kita boleh masuk pada paras 60 sen dan kita jual pada paras 72 sen, kita dah untung sebanyak 24 bit. Bersamaan dengan RM500 lah lebih kurang. Itu jika kita beli 50 lot. Okay, so kita nak ambil peluang daripada kenaikan ni lah. Mungkin kita boleh dapat entry dekat 63 sen. Kemudian target kita adalah 2 ke 3 bit saja. So, kita boleh jual kat sini. Kalau dapat lebih, itu adalah rezeki kita. Jadi, anda dah lihat apa potensi belajar guna ilmu mahal ni, iaitu ilmu BPA untuk cara trading swing dan intraday. Yang bestnya, setiap kali ada volume yang masuk, kita dapat kenal pasti. Yang pertama, volume jerung ataupun volume retail. Yang kedua, volume tersebut adalah volume menjual ataupun volume membeli. Yang ketiga, sama ada volume swing ataupun volume untuk intraday. So, kita akan jumpa dalam video-video yang seterusnya. Kita akan belajar cara analisis guna platform broker, cara untuk setting paparan skrin supaya mudah untuk kita buat analisis nanti. Okay, so tamat video pengenalan ni. Jika ada apa-apa soalan, anda boleh tanya di bahagian komen. So, nanti kita akan go through lah. Okay, so jumpa dalam video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.